tukaran binomial kepada normal kita masih ada. Okey. Yang ini kita masih ada beberapa tu kita masih ada, nanti Mama Z akan teruskan yang inilah nanti 1.3 ni. Buat masa ni kita tengok sekejap nota Kita tengok sekejap nota. Sebab buku tu kita dah buat awal dulu-dulu. Jadi kita guna buku yang sama, jadi ada benda yang ada benda yang kena keluarkan. Yang Mama Z sebut take note tadi, kita kena keluarkan lah. Okey. So yang kita nak belajar sekarang, apa yang berlaku apabila nilai probability kita berada lebih besar dari 0.5. Lebih besar daripada 0.5 kerana nilai bacaan ni tidak ada dalam buku statistik. Ayat ini tulis kat sini. Tiada dalam table. Yang ini tak ada sebab dalam table nilai paling besar pun 0.5. Lebih besar daripada itu tak ada. Kalau pelajar jumpa kes begitu, maka pelajar kena tengok, kita akan buat seperti bahasa Inggeris sedikit kat sini. Kalau tanda sini besar, kalau tanda di sini besar, kita akan tukar dia menjadi kecil. Okey. Contoh dekat sini, besar sama dengan 5 kat sini. Dan bila Mama Z nak tukar dia jadi kecil tu, dia jadi macam ni. Probability X kurang sama dengan N tolak R. N kita 15 tolak 5. Tinggal lagi 10. Nanti cara pertukaran dia. Kemudian apabila tanda kat sini kecil, dia akan jadi besar. So yang ini kalau Mama Z tukar dia jadi probability X besar sama dengan 15 tolak 10 tinggal lagi 5. Manakala untuk sama dengan dia lagi mudahlah. Probability X sama dengan 15 tolak 8 ni tinggal lagi 7. Oh, pelajar memang tak boleh masuk ke macam mana? Maksudnya mungkin lebih pada 100 ke macam mana ni? Sebab dia kena accept kan? Biasanya tak payah kan? Okey, tak apalah kita try. Okey, so Mama Z dah sentuh, kalau lebih besar dia akan jadi lebih kecil. Kemudian kalau dia lebih kecil dia akan jadi lebih besar. Dan kalau tanda sama dengan dia sama je lah. Cuma perbezaannya ialah kita kena tahu nilai N ni. Untuk kita buat pertukaran. Okey, apabila dah dapat bentuk macam ni, kan, bentuk macam ni, kita kena follow yang Mama Z ajar minggu lepas. Dia akan jadi 1 tolak kecil jadi besar. Sana ada sama dengan, sini tak ada. And then kita kena buat pertukaran seperti yang minggu lepas. Okey, kalau nak clear kita tengok example 4. Okey, example 4. Okey, yang pertama, perkara penting yang Mama Z nak terang kat sini ialah ayat ini. Nilainya besar daripada 0.5. Kemudian tanda kat sini kecil. Jadi Mama Z kena buat 1 tolak probability X lebih besar sama dengan berapa lagi tinggal? 20 tolak 6. Tinggal lagi 14. Kebetulan nilai kat sini adalah lebih besar sama dengan. Jadi Mama Z boleh rujuk buku statistik. Bila nak rujuk buku statistik, Mama Z perlukan maklumat. Yang pertama, nilai kita. Nilai N kita adalah 20. Sebab dia jadi macam ni kan. Kemudian nilai Mama Z kena tukar dah. Kalau yang ini 0.7, Mama Z kena tukar jadi 0.3. Sebab itu Mama Z tukar daripada nombor 6 jadi nombor 14. Sebab kita nak guna nilai yang baru. Okey, dan kita nak baca buku statistik. 1 tolak
probability X lebih besar sama dengan 14. Okay. So kita ready buku statistik. Okay, ready buku statistik. Mama Z nak cari nilai N dia 20 20 dengan 0.3. Yang ni tak ada lagi. Okay, Mama Z pergi muka surat 4. Pun tak ada. Muka surat 5 pun tak ada. Akhirnya Mama Z pergi muka surat 7. Okay, muka surat 7. Okay, Mama Z pergi kepada muka surat 7 kerana di situ ada 0.3 dan ada 20. Bermaksud nilai Mama Z berada di dalam ni. Berada di dalam ni sehingga di sini. Okey. So tadi kita cari 14 kan? Betul tak? 14 kan? Tu dia. 0.0003. So Mama Z nak ganti kat sini, dia jadi 1 tolak 0.0003. Boleh ke, Wak? Oh, kenapa ada 1 ni? Minta maaf Minta maaf. Ni Mama Z silap tukar ni. Ni sepatutnya kita guna nota tadi, nota ni Mama Z guna nota ni. Kenapa tiba-tiba Mama Z buat tu? Okey, Mama Z guna yang ni Apabila tanda kecil, dia akan jadi, kena tukar jadi, macam ada payah sikit ni nak buat ni. Okey, so dia akan jadi lebih besar sama dengan, macam mana dapat 14 tadi? 20 tolak 6. So kat sini Mama Z dapat 14. Dan jalan kerja yang ini, sebab itulah jawapan belakangnya ialah 0.003 sahaja. Mama Z tersilap tadi, minta maaf Okey, untuk B pula, tanda sama dengan. Okey, tanda sama dengan. Yang ini, Mama Z akan tukar jadi tanda sama dengan juga. Cuma nombor 8 jadi nombor berapa? Nombor 8 ni tukar jadi nombor berapa ni? Kita ada total semua sekali 20. Kita nak ganti nombor 8 ni. Dia akan jadi tinggal lagi 12. Bila kita nak rujuk buku statistik yang ini, kita ikut yang minggu lepas. Dia akan jadi probability X lebih besar sama dengan 12 tolak probability X lebih besar sama dengan 13. Okay, jadi soalan B tu Mama Z kena cari dua nilai. 12 dengan 13. Okay. 12 dengan 13. So kat sini Mama Z ambil 12. 12. Okay, tu nilai dia. Kemudian 13 yang ini. So 51 dengan 13. Okay, 51 dengan 13. So Mama Z kira dekat sini. 0.0051 tolak 0.0013. Okey, cuba tolak dapat berapa? Dapat berapa, Wak? Sudahlah, pelajar diam ni. Okey, so sekarang ni awak ada 0.0015 tolak 0.0013. Betul tak? Ke salah? 51, Mama. Salah? 51, Masya Allah. 0.0051 tolak 0.0013. Okey, so jawapannya, pelajar dapat jawapan macam ni. Macam mana pelajar nak tukar balik? Okey, so senang saja, kuasa negatif 3 tu kan. Pelajar nampak kat situ ada 3.8. Kemudian oleh kerana ada kuasa negatif tu, pelajar letak je 3 butir kosong kat depan ni. Lepas tu kita gerakkan 1, 2,
3. Jadi jawapan kita 0.0038. Sebab jawapan asalnya 3.8 darab 10 kuasa negatif 3. Takut awak risau. Takut awak risau ni salah. Okey, senang saja kalau ada negatif, bina saja, tambah saja 3 butir kosong depan dan gerakkan titik. So awak akan dapat jawapannya. Boleh ke? Boleh tak awak? Boleh, Mama. Boleh. Boleh. Okey, so untuk kes yang kita belajar minggu lepas, okay, nak selesaikan cara ni ada 2 kaedah, 1 rumus, 1 lagi buku statistik. Bila kita dah jatuh cinta dekat buku statistik, ada pula dia punya kekurangannya. Kekurangannya buku statistik ni bukannya boleh baca semua nilai. Dia tak boleh baca kalau nilai probability besar pada 0.5. Dan ada lagi satu kekangan yang Mama Z kata take note tadi, kita akan belajar hujung sekali nanti. Bila nak buat approximate, baru hujung nanti Mama katakan balik. Kekurangan dia adalah 2 benda ni lah. Jadi bila exam nanti, kita tak tahu kita akan hadapi masalah yang mana. Jadi kita kena bersiap sedia. Okey, itu binomial yang Mama Z tak boleh nak habiskan hari ni juga sebab Mama Z kena habiskan normal baru masuk semula approximation. Iaitu KIV 1 lagi tu. Okey, kemudian untuk yang hari ni. Okey, untuk yang hari ni pula kita nak tengok yang ini contoh-contoh dia. Yang ini kalau nampak contoh-contoh ni maksudnya untuk Mama Z buat video, Mama Z contoh kat sini lah. Okey. Mama Z nak masuk sikit supaya you boleh buat latihan section A. Poisson distribution. Okay. Untuk Poisson ni, pelajar sebenarnya akan jumpa dari segi benda-benda tu kita akan belajar dalam bentuk interval. Nanti awak akan nampak dia seperti perkadaran. Okay, perkadaran yang awak belajar semasa sekolah rendah. Okey, kita tengok contoh Mama Z bagi. Cuma kat sini Mama Z rasa tak ada dah, dekat library kita dah tak ada. Dekat kafe pun dah tak ada. Dulu-dulu ada. Okey, so Mama Z nak bagi contoh Plaza Tour pun tak boleh sebab Kelantan tak ada Plaza Tour, jadi susah kita nak cerita. Jadi Mama Z guna Ion Mall lah. Ion Mall. Macam mana aja Ion? Ion Mall, macam tu. Okey, untuk masuk pintu, bila awak nak masuk parking bawah, dia akan ada satu halangan, ada gate. Okay, setiap kali kereta masuk, katakan ni gate dia, setiap kali kereta masuk, sebenarnya dia ada counter dekat sini. Dia bilang berapa kereta yang dah berjaya parking dalam base dekat Ion Mall supaya bila dah penuh, dia akan kata full parking. Dia macam tu. Okey, so katakan katakan pelajar duduk dalam ni. Dia tengok jam dia. Dalam masa 1 jam, dia boleh kira berapa kereta yang dah masuk. Contohnya dia kata pada hari kejadian, 1 jam dia dapati bilangan kereta yang parking ialah 20. Untuk hari itu. Jadi, dia boleh buat kesimpulan dalam masa 30 minit. Berapa agak-agak kereta masuk? Dia akan kata separuh daripada 20. Macam tu. Kalau contohnya 1 jam tu sebenarnya ada 60 minit. 60 minit. Macam tu. Jadi, 60 minit 20 kereta. 30 minit 10 kereta. Kalau dia nak kata perkadaran lain, dia akan buat seperti yang kita belajar di sekolah rendah. Itu kita panggil dia perkadaran. Sekolah rendah. Jadi sekarang kita nak belajar untuk Poisson. Kerana untuk Poisson ni ada 2 benda yang sangat penting. Yang pertama, Mama Z nak ajar cara menulis yang betul. X bertabur secara, Mama Z nak awak besarkan sikit O tu. Poisson, bukan kecil sangat. Poisson
Dalam ni ada satu parameter. Namanya ialah lambda. Lambda ini nombor paling kecilnya ialah 0, 1 dan dia mesti nombor bulat sebab poison ni salah satu taburan diskrit. Kalau pelajar nak cari min, kalau pelajar nak cari min, lambda ini merujuk kepada nilai min. Lambda ini juga merujuk kepada nilai standard. Ni Mama Z dah tulis ni. Lambda sama dengan average, sama dengan min. Berbanding taburan binomial, dia ada dua parameter. Mama Z tulis untuk binomial. X bertabur secara binomial, dalam tu mesti ada n dan mesti ada probability. So dalam ni ada dua parameter. Jadi dua benda yang kita dah belajar. Satu parameter dengan dua parameter. Okey, untuk selesaikan tajuk ni, kita ada dua kaedah. Okey, yang pertama dengan menggunakan formula. Yang kedua dengan menggunakan Poisson table. So ada dua kaedah. Okey, formula akan diberi dalam exam. Okey, contoh formulanya Mama Z tunjuk kat sini. Ni formula dia. E kuasa negatif lambda. Ni formula dia. Kemudian darab dengan lambda kuasa X per dengan, kena dengan betul-betul Mama Z sebut ni, per dengan X factorial. Bukan baca X tanda soal, tanda seru, bukan X factorial. Okey, jadi kalau Mama Z nak rujuk nota ni sekarang, so kalau Mama Z buat probability X sama dengan 0 sama dengan E kuasa negatif lambda. Lambda kita ialah 3.5. Kemudian darab dengan lambda 3.5 kuasa X. X kita ialah 0 per dengan 0 factorial. Okay. Jadi bila kita tekan kalkulator, kita buat pecahan. Atas tu shift ln negatif 3.5. Okay. Kemudian darab dengan 3.5 kuasa 0 per dengan 0 factorial. Shift 0 factorial sama dengan, kita dapat 0.0302. 0.0302. Yang ini Mama Z guna formula. Jangan risau dengan formula kerana dia bagi formula. Okey, Mama Z ajar yang kedua, cara nak baca table. Yang pertama, probability X sama dengan 0, iaitu probability X lebih besar sama dengan 0 tolak dengan probability X lebih besar sama dengan 1. Okey, so Mama Z nak buka jadual untuk Poisson. Jadual untuk Poisson Mama Z buka sekejap. Sana Mama Z ambil. Sabar. Poisson. Ni adalah jadual untuk Poisson. Berapa nilai lambda dia tadi? Cuba tengok lambda dia berapa tadi? Negatif 3.5. Hak dalam kurungan. Hak Mama Z kata parameter. Berapa? Lambda saja, nilai lambda saja. 3.5. 3.5. Jadi pelajar tengok 3.5. Nilai yang pertama kita nak baca adalah nilai 0, betul? Nilai yang kedua kita nak baca adalah nilai 1.
Mama Z tak ingat tu Mama Z kena tulis. Nombor dia payah nak ingat deh. Betul Mama Z tulis. 1,0.9698. Sebab Mama Z nak nulis sini. Jadi bila Mama Z masuk sini, hak ni jadi 1. Tolak 0.9698. Okay, nak tengok betul ke salah kita. Okay, so 1 tolak 0.9698. So jawapan kita ialah 0.0302. Maksudnya guna formula ke, guna table ke, cara kita baca adalah sama. Okay, so Mama Z pergi sikit lagi. Okay, pergi sikit lagi nak ajar pelajar cara membaca buku statistik ni lah. Tu yang penting. Okay. So Mama Z tunjuk kita masih nak baca 3.5 lagi. Tetapi soalan A ni, dia tak ada tanda sama dengan. Jadi Mama Z kena fikirkan tanda sama dengan untuk dia. Jadi apakah nombor yang lebih besar dari 2? Nombor berapa besar pada 2? Berapa Wak? Okay, lebih besar daripada 2 adalah nombor 3. Jadi dekat buku statistik, awak baca nombor 3. Okay, dekat buku statistik awak baca nombor 3. Mana saya letak buku statistik tadi? Lupa dah saya letak mana, Wak. Jadi buku statistik lain deh. Mana saya buka tadi? Alah, tak jumpa dah. Ni. Okey, Mama Z nak cari nombor 3. Kita baca nombor 3 ni. Ni nombor 3. Kita baca dapat yang ini. So, jawapan kita 6792. 6792. 0.6792. Okey. So, jawapan B dah dapat ke belum? Tadi Mama Z buat A. Rupa-rupanya A dengan B ni sama. A dengan B tu sama. Okey, kalau Mama Z nak buat C sekarang. Ni sama dengan B dah. Okey, kalau Mama Z nak buat C, probability X kurang sama dengan 8. Mama Z tak boleh baca terus sebab tanda kecil. Buku statistik nak tanda besar. Jadi Mama Z kena guna komplement, iaitu 1 tolak lawan kepada yang biru. Yang biru tu kecil jadi besar, yang biru tu ada sama dengan, yang ini tak ada sama dengan. Sini nombor. Okay. So sini lebih besar saja daripada 8. Apabila sampai kepada yang kuning. Sampai kepada yang kuning, Mama Z tak boleh baca juga lagi buku statistik. Sebab buku statistik nak ada tanda sama dengan. Jadi Mama Z tukar lagi. 1 tolak probability X lebih besar sama dengan. Okay, nombor yang lebih besar daripada 8 ialah nombor 9. Maka sekarang ni Mama Z dah dapat sampai warna purple. Barulah boleh baca buku statistik. Maksudnya peralihan dia daripada biru, kuning, warna purple. Baru boleh baca. 1 tolak. So Mama Z buka buku statistik, masih lagi 3.5 ni. Mama Z kena baca nombor 9. Okay, nombor 9. Nombor 9 duduk bawah ni. Ni nombor 9. Sampai situ, Mama Z kena baca nombor ni. 0.0099. 0.0099. Okay.
Jadi 1 tolak 0.0099. So jawapan Mama Z ialah 0.9901. Cara buat dia sama dengan binomial saja, cuma parameter dia je berbeza. Itu untuk C. Sekarang Mama Z nak buat D pula ni. Ni nak buat D. Probability X kurang dari 6. Sekarang ni kita berada di zon warna biru. Tandanya kecil. Kena tukar komplement. 1 tolak lawan yang biru ialah dia jadi besar. Oleh kerana yang biru tak ada sama dengan, yang ini ada. Macam tu. Terus kita tengok yang ini terus bertukar menjadi warna purple. Terus tengok buku statistik. So Mama Z akan baca nilai 1 tolak buku statistik nombor ne. Nombor ne duduk sini. Jadi nilainya 1424. 0.1424. So kita tengok jawapannya ialah 1 tolak 0.1424. Kita dapat 0.8576. 0.8576. Okey, tu kita nak buat yang D. Okey, Mama Z nak tunjuk nak buat yang E pula. Okey, yang E pula macam mana kita nak buat dia? Masih berkisar tentang nilai lambda yang sama. Okey, lambda yang sama. Kalau awak tengok video, dalam video ni Mama Z terang dah ni. Cuma Mama Z tengok paparan video yang tengoknya tidak begitu ramai. Jadi Mama Z tak nak bersangka buruk, kena bersangka baik untuk belajar. Mungkin dia ada masalah internet. So jadi Mama Z ulang lagi sekali walaupun Mama Z dah awal-awal record. Okay, Mama Z tak nak ada titik hitam dalam hati pelajar. Kalau boleh biar kita kenal dalam keadaan mesra, tidak kenal dalam keadaan menderita macam tu kalau boleh. Okey, so apabila awak dapat bentuk macam ni, Mama Z dah pesan semasa tajuk binomial lagi. Kita nak baca nilai ke kanan. Jadi memang kita kena susun ke kanan maksudnya lebih besar nombor 2, kemudian ke kanan nombor 6. Tandanya besar sebab kita nak baca nilainya ke kanan. Kanan maksudnya tanda besar. Okey. Jadi apabila pelajar nak tentukan ketaksamaan tersebut. Nak tentukan, Mama Z ada bagi clue dalam nota pun ada Media Izra buat. Ini, yang ni kita panggil depan. Yang ini kita panggil depan. Okey. Yang depan kita mesti ikut. Kita mesti ikut. So kita tanya, dekat sini ada tak tanda sama dengan? So jawapan kita ialah ada. Ada, maka di sini Mama Z kena ikut ada. Kemudian yang ini kita panggil dia belakang. Belakang kita tak ikut. Jadi kita kaji kat sini. Di sini ada tak tanda sama dengan? Jawapan kat sini ada sama dengan. Jawapan di sana akan jadi jangan ikut tanda sama dengan itu. Jadi tak ada. Jadi tanda sama dengan tu tak ada. Jadi nak selesaikan last sekali. Mama Z hiruk ke sini sikit. Probability lebih besar sama dengan 2 beres. Tolak probability apakah nombor yang lebih besar dari 6. Nombor tersebut adalah nombor 7 dan barulah ada sama dengan. Kenapa Mama Z pentingkan sangat tanda sama dengan ni? Sebab itu adalah syarat-syarat untuk membaca buku statistik.
Syarat dia bagi tahu kena ada tanda sama dengan. So Mama Z kena dapatkan nilai yang pertama tadi 2. Ni 8641. Sekejap Mama Z pilih di kertas ni. 0.8641 dan Mama Z kena baca nilai nombor 7. 0.0653. Baru kita pindahkan dekat jawapan ni. Okey, ya Allah, ya Allah. Sama dengan 0.8641 tolak 0.0653. Jadi bila Mama Z tolak, 0.8641 tolak 0.0653. Mama Z tekan SD, Mama Z dapat 0.7988. Kita dah check jawapan kita, kod Mama Z salah. Okey. 0.7988. Okey, untuk buat tajuk ni tak risau sangat. Okey. Sebab exam dia bukan keluar semua, tapi skop dia terlalu luas. Jadi bila buat latihan, kita kena buat banyak skop. Jadi pelajar dah boleh dapatkan set soalan ulang kaji daripada pensyarah tutor masing-masing kan, dia akan bagi. Tapi in case tak ada, you boleh minta dengan Mama Z awal. Contohnya semalam Mama Z bagi set A. Okay, set A yang Mama Z dah bincang dengan kelas tutor Mama Z bagi juga dekat awak. Tapi tu bukannya bila Mama Z bagi skema tu, awak kena study secara bijak. Sebab Mama Z tak nak awak terasa tertekan dengan banyak set. Ini banyak set itu daripada KMKT baru. Kita akan ada beberapa college yang akan menyumbangkan kepada kita satu set. Jadi pelajar tak perlu bagi dekat kawan college lain set kita. Tak payah, nanti Mama Z akan bagi. Sebab kita cuma akan bagi satu set sahaja pada college lain. Sebab kita panggil sistem barter. College lain bagi satu set, kita hantar satu set. Macam tu. Jadi kita kena, kesian dia lah kalau college dia dah ada 20, awak bagi lagi awak 10, 30 nanti dia dapat. Kesian dia. Muntah nanti dengan soalan maths. Okay, at least macam awak ada 10 set. College lain akan bagi 15 set. Jadi total awak nanti 25 set. Kalau nak buat lah. Kalau tak nak, tak apa. Sebab kalau awak tengok set tu sebenarnya pensyarah kita yang buat lebih daripada pelajar. Pelajar dia macam dapat dia diam. Okay? Cuma Mama Z tak mau ada satu titik hitam dalam hati. Kita anggap pelajar tak ada line, sedang cerita lah kan, supaya kita tak sakit hati. Okay. Itu dia Pozon. Dia mudah kalau kita buat latihan dia. Mudah sangat-sangat. Macam mana sampai situ, okey ke tak? Okey, Mama. Okey, so soalan teori untuk pelajar. Soalan teori sebab tajuk ni tak keluar UPS dah. Ni memang keluar final exam, maka dia kau-kau punya banyak. Kau-kau punya banyak. Jadi kena, siapa yang tak suka tajuk ni, Mama Z minta tolong sangat. At least sukakanlah binomial dengan Pozon. Tak suka normal pun tak apa. Sebab awak tak boleh nak ngelak. Ketiga-tiga ni akan keluar sama ada. Binomial, Pozon, normal, tiga-tiga ni akan tubik exam. Okey, so teorinya ialah kalau pelajar mencari nilai mean ataupun namanya yang lain expected value ataupun nama yang lain sebelum ni adalah average. Ingat lagi yang tadi. Dia adalah bersamaan dengan lambda. Kalau awak cari nilai variant juga adalah lambda. Kalau Mama Z boleh tulis kat sini untuk binomial, untuk binomial, mean adalah N darab P. Berbanding Pozon, mean adalah lambda. Binomial, variant adalah N darab P darab Q. Tetapi untuk Pozon, variantnya adalah lambda juga. Tak banyak, kena kira. Okey, cuma sekarang Mama Z terang ke awak ni soalan matematik terus. Ni soalan matematik terus.
exam nanti soalan awak dalam bentuk ayat. Ni contoh ayat dia. Ni contoh soalan sebenar. Ni contoh soalan exam dah ni. Dan soalan-soalan ni Mama Z dah bincang dalam video tambahan, bukan video VSLT. Mama Z present lagi sekali, Mama Z tak ingat episod yang keberapa, tapi benda ni ada. Okay, benda ni dah ada, Mama Z terang kat situ. Okay, so kita ada masa lagi, Mama Z ambil peluang. Okay, ambil peluang. Sebab kalau kita tunggu pelajar ambil peluang, saya takut pelajar tak ambil peluang. Mama Z ambil peluang lah. Okay. Mama Z pun dah banyak menang baru, bukan menang, banyak dapat anugerah baru ni. Mama Z rasa bersyukur jugalah ya. Bukan senang nak naik stage awak. Okay, so Mama Z tunjuk sikit lagi satu topik terakhir kita. Lepas ni kuliah kita buat latihan je lah ni. Kita tengok dulu ni. Untuk normal, kita buat ulang kaji yang sekolah menengah dulu. Okay, kita nak buat yang pertama. Nanti bila kita belajar, kita akan jumpa lagi bell shape yang symmetrical. Okey, nilai tengah-tengah ni, paksi dia ada dua ni Mama Z buat. Satu paksi warna hitam, satu lagi warna merah. Dua-dua paksi. Apabila Mama Z ceritakan tentang paksi warna hitam, paksi X, kat tengah-tengah ni ikut soalan. Kadang-kadang dia kata markah lulusnya adalah 50. 50 tu adalah nilai X. Apabila Mama Z tukar menjadi skala Z, 50 tu nanti akan menjadi nilai kosong. Okey, katakan nilai di sini adalah 60. Nilai ni nanti, 60 nanti akan jadi nombor 1. Kalau nombor kat sini 40, dia akan jadi nombor negatif 1. Sebab dia ada dua skala. Skala X dengan skala Z. Yang paling penting ialah keluasan dalam ni. Keluasan dalam ni adalah probability. Di mana probability jumlah luasnya adalah 1. Oleh kerana dia symmetrical, jumlah semua sekali tu 1, jumlah yang biru ni jadi berapa? Jumlah yang biru dia akan jadi 0.5. Sebab dia separuh-separuh. Yang warna biru tu 0.5, yang warna kuning pun 0.5 kerana totalnya adalah 1. Untuk tajuk ni lah. Sebab tu dekat sini dia kata the total area under the curve is 1. Kemudian dia cerita tentang symmetric dekat mean. Sebab tu Mama Z pecah jadi dua color, satu biru, satu kuning. Nak tunjuk dia symmetrical jadi separuh-separuh 0.5. Okay, 0.5. Kemudian tail ni bukan dia berhenti kat sini, dia terus ni. Tail ni dia panjang lagi tapi dia tak sentuh kat bawah. Sebab tu dia kata the two tail of the curve is extend indefinitely. Dia sebenarnya ke sana lagi, cuma bila kita lukis tu terhad lah. Okey, bagaimana cara menulis? Mama Z tunjuk ketiga-tiga cara menulis. X bertabur secara binomial, dalam ni ada N dengan ada P. X bertabur secara Poisson, dalam ni ada lambda saja. Dan yang baru adalah X bertabur secara normal, dalam ni ada nilai mean, dalam ni ada nilai variance. Ataupun dia gunakan simbol pun boleh. Okay. Jadi untuk normal kita ada dua parameter juga, mean dengan variance. Okey, berbalik kepada yang Mama Z ajar tadi. Tadi Mama Z dah kata kita ada dua paksi, satu X, satu lagi Z.
untuk pengiraan norma, kita akan guna Z sebagai bacaan kita. Okay? Z sebagai bacaan kita. Jadi bagaimana cara nak menukarkan X menjadi Z? Jadi kita gunakan formula ini, iaitu Z sama dengan X tolak min per dengan standard deviation. Yang bawah tu standard deviation. Jadi akhirnya paksi kita yang warna hitam nanti akan hilang dari pandangan. Akan hilang dari pandangan sebab kita dah mula tukar dia menjadi paksi warna merah. Proses nak tukar tu kita akan gunakan nanti. Mama Z tunjuk proses penukaran. Besok petang kita ada kelas dah. Mama Z tak ada meeting, setakat ni tak ada meeting. Okey. Selepas selesai, pelajar akan rujuk buku statistik. Contohnya bila dia yang ini dah bertukar menjadi paksi Z. Ni dah tukar jadi paksi Z. Sini nilai Z dan kita kena ingat bacaan kita adalah kanan. Dekat metrik ni bacaannya adalah kanan. Poisson pun kanan, binomial pun kanan, normal pun kanan. Semua kanan. Dan ada tanda sama dengan. Nak senang cerita, walaupun sebenarnya untuk tajuk normal ni kita kata tak payah sama dengan pun tak apa. Senang cerita, kita ikut law je lah. Kita ikut law dia saja. Dan bacaan kita belah kanan. Bila kita ambil satu garisan sempadan di sini, bacaan sebelah kanan kita ini merujuk kepada probability. Jadi kalau pelajar dapat jawapannya ribu-ribu tu salah lah. Sebab nilai paling besar pun adalah 1. Okey, so Mama Z buat pertukaran di sini. Buat pertukaran di sini. Mama Z tunjuk sedikit. Walaupun dah ajar, tunjuk juga. Baru dapat gaji, kena rajin kan? Baru dapat gaji. Baru dapat nak habis dah. Bulan puasa ni Mama Z kena adjust duit Mama Z betul-betul supaya kita ambil keberkatan bulan Ramadan. Yang mana yang tak ada duit nanti, kolej kita akan buat makan percuma untuk berbuka puasa. Kalau dia suruh minta daftar nama sebab kita ada buat collection untuk bantu pelajar asnaf untuk berbuka puasa. Okey, Mama Z teruskan. Dengar dah sebenarnya duduk tapi tak apa . Okay, find the Z values corresponding to the following X value and hence determine the following probabilities. Okay, yang pertama Mama Z bagi tahu dah huruf X Mama Z nak kena tukar jadi huruf Z. Ini Mama Z nak tukar ni. Probability sekarang nak tukar jadi huruf Z. Bila nak tukar, maksudnya 6.5 ni Mama Z kena tolak dengan min. Min dia 4. Standard deviation dia kat sini adalah nilai variant. Cuma square root kan. Nilai variant tu kalau Mama Z buat square root, 1 dapat 1 juga. Tu je. Okay. Probability Z kurang dari, Mama Z tekan kalkulator sebab malas nak congak 6.5 tolak dengan 4. So dapat 2.5. Kemudian kalau kita tak boleh nak imagine, Mama Z antara orang yang tak boleh nak imagine So Mama Z tahu kat tengah ni tadi kita dah declare dia kosong kan. Jadi Mama Z boleh katakan 2.5 berada di sini. Jadi sebab dia kata kurang, kawasan berlorek Mama Z berada di sana. Tapi buku statistik hanya boleh baca kawasan kuning. Itu masalah kita sekarang. Jadi kita boleh cerita kawasan berlorek sama dengan jumlah semua sekali kulit siput 1 tolak kawasan kuning. Itu jalan cerita kita. 1 kulit siput nilainya 1, tapi kita tolak dengan kawasan kuning kita tak nak. Jadi kita akan dapat 1 tolak probability Z besar dari 2.5.
Dan kita kena buka buku untuk normal ni pula. Okay, sekejap Mama Z ambil buku statistik. Insert file. Table. Percent point. Standard. I think so. Okay, so Mama Z nak baca nilai 2.5. Okay, 2.5. Jadi belah Z ni Mama Z kena baca 2.5 dulu. Okay, kat sini 2.5. Dan Mama Z akan baca nilai ni kerana nilai kat atas tu adalah 2.50. Bila baca kat situ ada 2.50. Kenapa kosong? Sebab nilai kat sini adalah 0.00. So di situ ialah 0.00621. Tak ingat nak tulis bentar 0.00621. Okay, Mama Z nak tulis sini. So Mama Z dapat 1 tolak 0.00621. Sebab nombor tu banyak tak ingat. Tua-tua ni kan tak ingat mana. Baik pelajar muda lagi. 1 tolak 0.00621. Ya. Tu. Berapa tu? 0.93379. Okey. So dekat sini Mama Z nak betulkan. Oleh kerana kita baca buku statistik tu, kita baca buku statistik, kita kena ambil semua nilai lah. Berapa dah tadi? 379. Yang ini lebih afdal. Sebab kita terikat, kita membaca buku statistik. Bukannya kita mengira. Betulkan tu. 0.99379. Itu untuk tajuk normal. Okey, nanti pelajar try dulu tengok video Mama Z yang dah buat tu siang. Mama Z buat video beberapa pagi ni. Kalau dengar satu video tu, boleh dengar Mama Z buat video semasa bersahur. Sebab dalam tu boleh dengar azan subuh waktu imsak dah habis. Mama Z masa tu Mama Z ABC rasanya lah. Sebab Mama Z lepas masak, Mama Z tak pergi makan. Sebab Mama Z tak puasa masa tu kan, Mama Z buat video. Lepas tu kedengaran azan subuh. Dengar dalam video tu. Sebab tu cara Mama Z nak pujuk hati pelajar yang malas nak study sebenarnya, dia kena tengok macam mana Mama Z berusaha untuk mencemerlangkan pelajar KMKT. Mama Z malam tak berapa tidur tahu untuk pelajar Mama Z buat. Kalau pelajar sendiri tak sayang dekat diri dia, please sayanglah Mama Z sekejap. Untuk 2 bulan ni je sayang Mama Z. Untuk study apa yang Mama Z.
dah. Okay, jangan stres. Sebab Mama Z tak pernah paksa pelajar ngantar apa-apa kecuali nota bab 1 hari tu. Lepas tu tak ada nak minta dah lah. Ni tak ada masa dah. Okay, kita tak ada nak streskan pelajar. Belajar dengan tenang saja. Okay, tenang, doa banyak-banyak. Okay. Ada gapa-gapa nak tanya tak? Sebab Mama Z tak cadang nak pergi ke 10 sebab awak ada kelas lagi. Ada apa-apa nak tanya Mama Z tak? Tak ada Mama. Tak ada Mama. Okay, kalau tak ada, kita stop kat